Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban nabi islami din Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kacahau, barakah. Terima kasih saudara pengurusi majlis yang bagian Tabrin Gafar, seluruh pimpinan, hadirin dan hadirat yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya saudara, kita merakamkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahim taufik hidayah, memberikan keizinan kepada kita pada malam ini untuk kita berhimpun dan berkumpul saudara. Saudara yang saya hormati, lagi saya kasih sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fi ardi khalifah. Yang bermaksud saudara, sesungguhnya aku yakni Allah jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tuan-tuan sekalian, Allah tak lantik beruk jadi khalifah, betul tak saudara? Allah juga tak lantik pokok kayu, pokok durian, pokok rambutan jadi khalifah, betul tak tuan-tuan? Allah juga tak lantik yang paling sami'na dan wa'ata'na. Para malaikat pun Allah tak pilih jadi khalifah, Allah pilih manusia sebagai khalifah. Tuan-tuan sekalian, para ulama menafsirkan perkataan khalifah ini yaitu menegakkan agama Allah dan juga siasah, yaitu politik. Dua perkara ini saudara, agama dan politik, tak boleh kita nak beritahu agama lain, politik lain, betul tak saudara? Tak boleh kita nak beritahu agama berbeda, politik berbeda, agama suku, politik suku. Tetapi tuan-tuan, ianya berbeda dengan UMNO. Bagi UMNO, agama lain, politik lain. Bagi UMNO, agama berbeda, politik berbeda. Saya ada kalanya bersetuju dengan pandangan UMNO bahwa dalam UMNO agama lain, politik lain. Dalam UMNO agama berbeda, politik berbeda. Ada kalanya saya bersetuju. Kenapa saya setuju tuan-tuan? Sebab dulu aku pun UMNO. Dululah. Takbir! 17 tahun saya dalam UMNO. Jawatan terakhir saya tahun 1968, Ketua Penerangan Pemuda UMNO. Di mana saudara? Di Parlimen Malang. Saya lawan siapa? Saya lawan musuh saya waktu itu, Tok Guru Wajadi, Presiden PAS. Itu waktu zaman jahiliah dulu. 6 tahun saya berkhidmat dengan BTN, Biro Tata Negara Jabatan Perdana Menteri. Apa kerja saya saudara? Basuh kepala orang, tak kira siapa, termasuk yang mahasiswa, takiran kerajaan, pemuda, wanita, orang kampung dan sebagainya. Basuh otak mereka untuk apa saudara? Untuk sokong UMNO dan Barisan Nasional. Itu kerja saya zaman jahiliah dahulu. Alhamdulillah, insyaAllah. Saudara, kenapa saya bersetuju dengan pandangan UMNO bahwa dalam UMNO agama dan politik memang tak boleh bersama. Agama dan politik, agama lain, politik lain, agama berbeda, politik berbeda. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya Hamidah. Saudara sekalian, sebab sekarang dalam UMNO penuh dengan tai, kecing, longkat dan sebagainya, betul tak tuan? Dalam UMNO mereka melakukan rasuah, betul saudara? Dalam UMNO mereka seleweng berakyat. Dalam UMNO mereka rompak rakyat. Dalam UMNO mereka buat maksiat. Dalam UMNO mereka buat pemukaran. Dalam UMNO mereka tipu rakyat. Tuan-tuan, bab menipu ni memang kerja UMNO. Tak UMNO namanya kalau tak menipu, betul tak Hamidah? Aku tahulah aku UMNO dulu. Saudara, sebab tu nama UMNO ni dah cantik. UMNO, UMNO menipu number 1. Betul tak?
Dia memang kerja dia. Saudara, dalam UMNO mereka buat fitnah. Tuan-tuan tengok gambar ni betul-betul. Yang jauh-jauh tu dekat kita tak tahu. Tuan-tuan sekalian, saya minta maaf. Suara saya kurang baik sebab kami ini berceramah bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tiap-tiap malam. Itu tak masuk dengan santau lagi. Kan? Jadi saya pun patutnya tak hadir. Saya kalau boleh tak nak hadir malam ini sebab fokus saya sudah ada, jadi saya perlu berikan perhatian. Saudara sekalian, ini yang ditayangkan oleh Datuk T, Datuk Tongong Tungging Tungeng. Dia kata apa? Anwar berzina dengan China Doll 21 Februari 2011. Saudara, tuan-tuan, tengok betul-betul gambar tu saya besarkan. Anwar Ibrahim, kita tahu. Anwar, kita tahu kan? Tuan-tuan tengok rambut dia potong pendek selut. Ya, macam tapi bukan aku. Tuan-tuan, dia kata Anwar berzina dengan China Doll. Sebelah ini saya ambil gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana saudara? Saya ambil gambar Datuk Seri Anwar di Mahkamah Jalan Duta. Suatu kes, boleh tukar, suatu kes perbicaraan fitnah liwat kedua. Tuan-tuan, dia Anwar dituduh apa saudara? Anwar dituduh membelasah lubang exhaust sheet full. Betul tak? Bukan sekali, 9 kali. Kalau aku malu nak cerita kau orang. Dah, sheet full. Sheet tu tahi, full tu bangang bodoh bengong. Apa tak bengong saudara? Boleh mengaku lubang exhaust kena belasah. Bukan sekali, 9 kali. Kau nak main-main ke? Tuan-tuan, 22 Februari 2011 Anwar di Mahkamah Jalan Duta. 21 katanya berzina dengan China Doll. Saudara sekalian, magic benar Anwar Ibrahim. 21 hari bulan, rambut pendek selut, besok jadi panjang. Logik tak logik bentar? Logik tak logik tuan? Oh, Anwar percaya. Saudara, yang terbaru ada lagi gambar lucah, katanya Anwar homoseksual pula. Yang pelik saudara, kalau dulu dia berikan kita Anwar muka tombang, perut buncit. Yang terbaru dia dah tahu perut buncit, muka tembang, badan gempak. Orang tak percaya, dia bagi pula yang kurus. Tapi saudara, bila kita tengok muka macam Anwar, badan umur 35 tahun. Sedangkan Anwar umur berapa saudara? 64 tahun. Anwar ambil tindakan apa saudara? Dia saman papa gomo padan muka. Tak banyak, 100 juta ya. Tuan-tuan, ada lagi saudara. Apa dia saudara? Video lucah, video seks YB Nurul Izzah. Ada lagi saudara, video seks Tan Sri Khalid Ibrahim Menteri Besar Negeri Selangor. Geli aku. Saudara, sampai YB Nurul Izzah menangis. Sampai ke tahap sekarang UMNO ni haram jadah betul. Betul tak tuan? Saya ada pantun tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh hafal dan ingat. Pantun dia mudah aja. Saya cipta pantun ni. Buat rumah atas tanah, dalam rumah ada sejadah. UMNO dulu punah rana, UMNO sekarang haram jadah. Betul tak? Tuan-tuan, saudara sekalian, sebab itu saudara, mereka tak ada nak dihidangkan apa untuk rakyat. Apa yang dia hidang? Dia hidangkan video seks. Sebab apa saudara? Otak pemimpin UMNO termasuk Najib Razak, semuanya kepala otak seks. Betul tak saudara? Tuan-tuan sekalian, kau tak percaya? Tanya Chua Soleh. Saudara, sebab itu kata Tun Musa Hitam. Mungkin yang baru-baru tak kenal, yang muda-muda tak kenal. Siapa Tun Musa Hitam? Tun Musa Hitam bekas timbalan Perdana Menteri. Sebab manusia nama Mahathir Pandikuti, maka saudara, dia pun letak jawatan di Asad dan sebagainya. Apa kata Tun Musa Hitam? Kalau saya lawan, maka saya pasti akan dituduh seorang homoseksual, malah mengadakan hubungan seks dengan binatang dan lain-lain. Betul tak? Dia tak ambil tindakan lawan.
Anwar ambil tindakan lawan, dia difitnah dengan homoseksual. Sebab tu Tun Musa Hitam kata kalau dia lawan ketika itu, dia juga akan dituduh homoseksual. Bukan homoseksual saja, termasuk mungkin dia dituduh membelasah lubang eksos binatang. Tuan-tuan, sebab itu dia kata kamu tidak kenal Dr. Mahathir. Seperti mana saya, pada masa itu saya tidak ada kekuatan kewangan, duit semua dipegang oleh dai. Tuan-tuan sekarang, sebab itu saudara, tak tiba-tiba muncul pula seorang lelaki ini tuan-tuan. Saya besarkan. Siapa dia? Ini Bapak Syedful. Namanya Azlan. Tiba-tiba tuan-tuan, tak terfikir oleh akal kita. Sebab itu Allah jelaskan kepada kita, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia boleh merancang, Allah juga ada perancangan, dan perancangan Allah merupakan perancangan yang paling terbaik. Betul tak saudara? Sebab itu saudara, walaupun itu fitnah dan sebagainya, kita pun tak terfikir. Azlan tiba-tiba muncul, ayah kepada Saiful Bukhari. Apa dia kata? Bapa Saiful Bukhari hari ini memohon maaf kepada Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendakwa bahawa anaknya telah dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang didakwanya termasuk seorang pegawai Perdana Menteri untuk memfitnah Anwar Ibrahim. Saudara, terbukti saudara, yang menjadi dalang utama dalam kes konspirasi untuk fitnah Anwar Ibrahim, kes liwat fitnah yang kedua ialah Najib Razak. Betul tak saudara? Saudara, kita jangan lupa, bila kita tunjukkan gambar Khairi Anas dengan Saiful Bukhari depan pejabat Timbalan Perdana Menteri, waktu tu Najib jadi Timbalan Perdana Menteri, apa jawab Najib? Dia kata Saiful datang nak minta beasiswa. Betul tak tuan? Punya bodohnya Saiful ni sampai kena pecat daripada universiti, minta beasiswa. Punya bangang Najib. Kita juga tak lupa saudara, Najib pernah cerita dan Saiful datang jumpa dia, dia pegang tangan Saiful sejuk. Dia kata Saiful mengaku lubang exhaust dia kena belasah 8 kali. Betul tak tuan? 8 kali jumpa Najib, besok pergi pejabat Ibrahim lagi, kena belasah sekali lagi, jadi 9. Tuan-tuan, sebab itu dalam kes ini saudara, yang menjadi punca dalang utama untuk jatuhkan Anwar ialah Najib Razak. Dalam kes liwat pertama, kata Anwar liwat Azizan, yang terlibat menjadi papa kepada konspirasi ialah Dr. Mahathir. Betul saudara? Yang kedua, Najib nak jadi macam Dr. Mahathir, tetapi tuan-tuan, nampak sangat kebodohan dan kebangangan Presiden UMNO Perdana Malaysia Datuk Seri Najib. Betul tak saudara? Sebab itu saudara, hidup mereka UMNO dengan fitnah. Sebab itu tuan-tuan, kita kesian dengan orang-orang UMNO sebab apa? Mereka terpengaruh dengan penipuan dan pembohongan, fitnah yang dilakukan oleh pemimpin UMNO. Tuan-tuan sekalian, Najib pergi ke Pulau Pinang. Buat apa saudara? Sambut Chinese New Year. Betul tak ada? Dia waktu dia berucap, dia pun buat satu apa ni? Dia bercakap dengan rakyat waktu tu, are you ready for PSY? Dia jemput siapa tuan-tuan? PSY, penyanyi Korea Oppa Gangnam Style. Pemberita telefon saya, minta pandangan daripada saya. Saya kata memang Najib suka Oppa Gangnam Style, dia suka PSY. Tetapi saya kata inilah masa yang paling terbaik. Untuk apa kata rakyat akan buat Oppa Gangnam Najib Rosmah UMNO Barisan Nasional? Setuju saudara? Tuan-tuan, dia jemput PSY. Dia kata, are you ready for PSY? Apa rakyat jawab? Yes. Bila dia tanya, are you ready for BN? Adakah anda bersedia untuk Barisan Nasional? Rakyat jawab apa? No. Tuan-tuan, punya bangang Najib Razak ni bukan sekali, 3 kali dia tanya. Kali pertama, bila rakyat jawab no, slow. Dia tanya kali kedua, no, lagi kuat. Dia tanya kali ketiga, are you ready for BN? Rakyat lagi kuat jawab no. Biru hijau muka dia. Saudara, dia jemput PSY, penyanyi Oppa Gangnam Style. Berapa dia bayar tuan-tuan? Berapa? 2 juta, 3 juta. Saudara, dia jemput PSY, penyanyi Korea ni, menyanyi satu lagu tak sampai 10 minit, dia bayar 3.5 juta. Tuan-tuan,
Najib kata itu bukan duit rakyat, itu duit orang sponsor. Najib kalau tak kau, tak kira lah duit rakyat ke, duit siapa yang sponsor. Tetapi tuan-tuan, itu duit dibayar kepada PSY, penyanyi Oppa Gangnam Style, untuk menyanyi satu lagu. Saudara, rakyat hidup susah. Betul tak tuan-tuan? Rakyat hidup susah, harga barang naik, ikat perut, anak nak sekolah, nak tuition dekat universiti, nak kerja, nak beli barang makanan mahal. Betul tak tuan-tuan? Rakyat hidup susah. Kau bayar 3.5 juta PSY, rakyat hidup menderita. Bayangkan saudara, 3.5 juta kamu agihkan kepada rakyat. Selesaikan masalah orang kampung yang tak selesai, selesaikan masalah kehidupan mereka. Tuan-tuan, kau bayar PSY 3.5 juta, rakyat hidup susah. Saya ambil tambah ini mana saudara? Ini milik Muhammad Yusuf dan Halimah Abdullah. Di mana saudara? Di Parit Sulong, Johor. Negeri lahirnya UMNO. UMNO kata nak tolong Melayu. Kepala otak kau. Negeri paling ramai Menteri UMNO. Betul tak tuan-tuan? Timbalan pada Menteri Mak Sembak Muhyiddin Yassin pun orang Johor. Betul tak tuan-tuan? Tapi inilah kehidupan orang Johor. Lalu kita berhenti pukul 3 boleh? Betul boleh? Tuan-tuan tunggu aku balik. Dan keluar muka depan putusan Malaysia, tajuknya saudara, Kristian agama rasmi. Mereka kata saudara, kalau Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya, DAP nak pastikan Malaysia tukar daripada agama Islam sebagai agama resmi, tukar jadi Kristian. Ada dengar? Ada 5 cakap. Ada pemuda UMNO cakap mereka gunakan BTN di Selangor, mereka edarkan di Salah. Mereka kata Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya nak tukar agama resmi Islam, nak tukar jadi Kristian. Tuan-tuan, saya nak tanya, ini di mana? Sungai Rokam. Saya nak tanya orang Sungai Rokam. Nih, Kapasing pengurusi DAP agama apa? Agama apa? Kapasing agama Sikh. Cuma dia tak pakai serban ya. Tapi dia agama Sikh. Nih, Lim Kit Siap, Puan Kasihat, DAP agama apa? Agama Buddha. Saudara, logik tak logik? Lim Kit Siap agama Buddha, Kapasing agama Sikh. Bila Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya, DAP nak buat negara Malaysia negara Kristian, logik tak logik tuan-tuan? Logik tak logik tuan-tuan? Orang UMNO percaya. Saudara, ini jumlah penganut agama di Malaysia. Islam 60.4%, Buddha 19.2%, Hindu 6.3%, Kristian 9.2%. Saudara, logik tak logik? Dengan jumlah 9.2% orang Kristian di Malaysia, itu pun ramai di Sabah dan Sarawak, tiba-tiba Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya Malaysia jadi negara Kristian. Logik tak logik tuan-tuan? Logik tak logik? Tuan-tuan, mereka kata kalau Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya, Perdana Menteri Malaysia China, DAP. Ada dengar? Tuan-tuan, ini jumlah kursi yang kita bertanding Piala Raya ke-12. Yang ke-13 tak umum lagi, insya Allah kurang lebih sama. Saudara, masa 2008 PAS bertanding 67 kursi, DAP bertanding 47 kursi, Pakatan Rakyat bertanding 97 kursi. Saudara, kalaulah kita menang Putrajaya dan kita mendapat kursi, hampir semua menang dan kita tawan Putrajaya, saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah DAP menang 47 kursi, semua kursi dia bertanding, boleh ke jadi Perdana Menteri? Boleh ke saudara? Boleh ke tidak? Orang UMNO percaya. Tuan-tuan, boleh DAP
jadi menteri. Macam mana saudara? Dia mesti dapatkan mandat simple majority mudah. Bagaimana caranya saudara? Dia mesti dapatkan 66 kursi parlimen. Dia kena ambil daripada PAS, dia kena ambil daripada keadilan sebanyak 66 orang ahli parlimen, 66 kursi, lompat masuk DAP seramai 66 orang menjadi 112 kursi, barulah DAP jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya orang di Bukit Lokam, Sungai Lokam, saya nak tanya tuan-tuan, ahli parlimen PAS mana nak lompat masuk DAP? Ada ke tuan? Ada ke tidak? Orang UMNO percaya. Mereka kata Cina lebih berkuasa daripada orang Melayu. Sedangkan dalam Pakatan Rakyat kita tak hirau pasal Melayu, Cina, India, betul tak saudara? Bagi kita ialah satu rakyat Malaysia, betul tak tuan? Bagi UMNO lain. Tuan-tuan, tak apa, kita tengok Melayu ahli parlimen sekarang 39 orang, Cina 26 orang, India 10 orang. Logik tak logik, 26 mampu menguasai 49 orang. Boleh tak boleh tuan? Logik tak logik tuan? Orang UMNO percaya. Ada orang UMNO sini. Ni depan sikit, terus. Aku nak ngaji pun. Mari sini aku nak ngaji politik sikit. Saudara, ini media syaitan UMNO. Namanya Utusan Malaysia. Saya beritahu saudara betapa tak ada capability Utusan Malaysia, tak nak baca dan percaya. Yang Amat Berhormat Lim Guang Eng, saman Utusan Malaysia, utusan fitnah dia. Dia kata apa? Lim Guang Eng nak hapuskan dasar ekonomi baru. Lim Guang Eng saman utusan. Bicara, kau tahu apa utusan? Utusan kalah. Kau tahu berapa utusan kena bayar? Yang Amat Berhormat Lim Guang Eng tak banyak, 225,000. Kapasing saman utusan Malaysia. Terima kasih. Kapasing, Kapasing saman utusan Malaysia. Tuan-tuan tahu berapa utusan kena bayar? Utusan kalah kena bayar 50,000. UIP kali saman ahli parlimen Shah Alam saman utusan kalah, utusan kena bayar 60,000. Datuk Seri Ibrahim sebulan lepas mahkamah buat keputusan, utusan fitnah Datuk Seri. Dia kata Datuk Seri Ibrahim sokong homoseksual. Anwar saman utusan. Bicara apa keputusan mahkamah? Utusan kalah. Tuan-tuan tahu berapa Datuk Seri minta? Tak banyak, 150 juta. YB bekas menteri besar Datuk Seri Nizam, Menteri Besar Perak. Ingat tak tuan-tuan? Kes break kereta Sultan Johor WW1. Ingat tak tuan? Dah. Bicara YB Datuk Seri Nizam sama utusan dengan TV3. Tuan-tuan tahu apa keputusan mahkamah? Kalah. Tuan-tuan tahu Datuk YB Nizam minta berapa? Tak banyak, 50 juta. Tuan Guru Ni Aziz saman utusan kata Tuan Guru cakap UMNO murtad. Tuan Guru tak pernah cakap UMNO murtad. Tuan Guru saman utusan. YB Azmin Ali saman 100 juta. YB Nurul Izzah saman utusan. Siapa lagi tentang? Sebab tu saudara, tak lama lagi mampuslah utusan. Setuju tuan? Sebab tu tuan-tuan sekalian, saudara, sebab itu utusan juara pengampu, juara memfitnah, juara putar belik. Betul tak saudara? Dan tinggal baca utusan siapa nak tanya. Baca utusan betul lah. Lalu ni utusan buat kenyataan. Apa dia saudara? Dia beritahu sekarang ni utusan sudah kerugian 15.5 juta ringgit. Padan muka korang. Tapi yang suruh baca utusan siapa? Ibrahim Ali kata. Tuan-tuan sekalian, satu lagi media syaitan UMNO ialah Buletin Utama. Bukan Buletin Buletin Utama. Boleh. Tahu, saya tanya tuan, mereka serang pemimpin Pakatan Rakyat hari-hari. Adakah peluang pemimpin kita jawab? Mereka serang negeri-negeri Pakatan hari-hari. Adakah mereka peluang? Adakah pemimpin Pakatan Rakyat kita di peringkat negeri peluang nak jawab segala pemahaman dan fitnah mereka? Saudara sekalian, sebab itu saudara,
dia jadi lidah kepada UMNO nasional. Kita ambil contoh tuan-tuan, kaya tinggal di Selangor, di Kelang, tuan-tuan. Mereka kata Selangor tak ada air, betul? Dan rumah saya ada. Tiap-tiap hari tak pernah lagi aku tak basuh rega. Tiap-tiap hari tak pernah lagi saya tak pernah mandi sekali pun. Kerana sebab tidak ada air. Maknanya itu adalah pembohongan dan fitnah. Betul tak saudara? Saudara sekalian, adalah tempat-tempat sikit. Tetapi saudara, bukan seperti mana yang digambarkan oleh TV3 Haram Jannah. Tuan-tuan sekalian, apa yang kami rasa di Selangor? Di Selangor saudara kami rasa, yang saya rasa, isteri saya rasa, orang di Selangor rasa apa? Tiap-tiap bulan bil Syabas air sampai kosong. Kosong. Saya tanya tuan-tuan, ni MB Zamri ni bagi perak air percuma juga. Air longkang beli. Tu pun kena bayar senggara. Tuan-tuan, sebab itu sekarang apa yang kami rasa, bagaimana caranya? Pakatan Rakyat Perintah Selangor, satu syarikat nama dia KDEB, Kumpulan Darul Ihsan Berhad, syarikat kerajaan negeri, berniaga untuk ambil duit yang untuk pergi bayar pada Syabas rakyat dapat air percuma. Itu kerja Pakatan Rakyat, ringankan beban rakyat. Betul tak? Kita tahu rakyat berdepan dengan bil elektrik, nak bayar tol, nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar anak tuition. Kita ringankan anak, kita ringankan beban rakyat di Selangor. Mereka tak payah bayar air, pakai 20 meter padu. Tuan-tuan tahu banyak mana 20 meter padu ni? Hampir sebuah lori tangki air sebulan. Sebab itu saudara, kita nak ringankan beban rakyat, bukan kita nak menyusahkan lagi rakyat. Betul tak tuan-tuan? Saudara sekalian, ini isu kalimah Allah. Saya bukan ustaz nak kupas pasal isu tersebut, tetapi saya nak jelaskan. Pada 7 April, Mufti Selangor Datuk Tabies Abdul Wahid menyifatkan langkah Putrajaya membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam kitab Injil versi bahasa Malaysia sebagai tindakan melalui undang-undang Islam negara ini. Saya nak tanya tuan-tuan, Putrajaya siapa minta? Siapa tuan-tuan? Yang duduk seram ni Haji Najib Damdam. Kau tanya saya bersama nama dia Haji Najib Damdam. Hari tu kan dia pergi Mekah, balik awal kan, saya kena bayar dam. Dam tu denda untuk orang bukan Islam, mana denda. Lalu sebab tu nama dia Haji Najib Damdam. Dia pergi dengan siapa? Hajah Rosmah Gedi-gedi. Gedi-gedi. Tuan-tuan, yang paling apa kata Najib di Kelantan? Dia kata dosa besar pas apa dia? Ialah membenarkan kalimah Allah dalam bahasa Melayu. Betul tak saudara? Mereka serang Lim Guang Eng. Katanya Lim Guang Eng kena tarik balik nyataan dia bahawa tidak penggunaan kalimah Allah. Tuan-tuan sekalian, yang luluskan ialah Putrajaya. Siapa? Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri lah yang punya kuasa untuk luluskan sama ada benar ataupun tidak penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible bahasa Melayu. Tuan-tuan sekalian, yang lulus ni lah KDN. Siapa menteri dia? Ni tuan-tuan. Yang luluskan Mamat ni. Mamat ni yang luluskan. Siapa dia? Menteri Dalam Negeri Syamuddin Pondan. Siapa dia? Naib Presiden UMNO. Maknanya saudara, yang luluskan kalimah Allah dalam bahasa Melayu dalam kitab Bible ialah UMNO. Tapi mereka fitnah kata Pakatan Rakyat yang benarkan. Betul tak tuan-tuan? Itu mereka masuk kampung kata Pakatan Rakyat lah. Tetapi saudara, yang luluskan UMNO, kata Ibrahim Ali Al-Kataki, Presiden perkosa, apa dia cakap? Kita akan bakar kitab Bible dalam bahasa Melayu yang tulis kalimah Allah. Betul tak tuan-tuan? Tahu, saya nak tanya tuan-tuan, kalaulah kita bakar kitab Bible tadi yang dalam bahasa Melayu yang ada kalimah Allah, apa tindakan orang Kristian terhadap Al-Quran? Dia tak balas? Ada dia diam macam tu ya? Dia tengok bodoh ya? Mesti dia balas. Betul tak saudara? Sebab tu tuan-tuan, bila dah pemimpin kata, otaknya kata. Sebab tu saudara,
Yang membuatkan kita tidak berpadu adalah UMNO, betul tak saudara? Yang menyebabkan kita bergaduh antara kaum adalah UMNO, betul tak tuan-tuan? Yang menyebabkan kita bergaduh antara agama adalah UMNO, saudara, betul tak? Sebab itu mereka adalah perosak dalam negara ini, nak merosakkan perpaduan kita. Tetapi saudara, apa yang kita bina dalam Pakatan Rakyat ialah Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, Bidayuh, Bajau dalam satu sebagai sebuah negara, sebagai satu bangsa, betul tak tuan-tuan? Boleh tengok orang India pun ada, orang Cina, orang India ada. Kan? Kalau aku dalam UMNO dulu, tak ada, bukan Melayu pun aku tengok. Tuan-tuan, suatu tuan, dia kata apa? Nak bakar. Sekarang aku cabar perkasa. Kalau betul nak bakar, kau bakar lah mamak ni. Mamak ni yang luluskan, betul tak tuan? Ada, polis ada, ada polis tak? Ada polis angkat tangan. Ada, ada polis yang angkat tangan. Tuan-tuan, ni kat lambang polis atas tu ada kalimah Allah. Ada tak kalimah Allah? Dia pakai kat dahi, kat tali pinggang, ke mana-mana kan. Saya tuan-tuan, polis sini pakai tak? Pakai. Polis Hindu pakai tak? Pakai. Polis Islam pakai tak? Aku tak pergi bakar. Islam bakar berkesa. Dan apa hukum bawa kalimah Allah masuk tandas? Haram, berdosa besar. Yang tu kamu tak ambil kira. Yang kamu ambil isu apa? Tujuan dia untuk kepentingan politik, betul tak saudara? Tuan-tuan, ya, ngaji minum TO. Minum TO. Ya gitu. Aku tak tahu. Nih, macam disebut dia tukang blend tadi. Tuan-tuan, aku minat tukang blend itu sebab rambut dia lawa. Tuan-tuan sekalian, nih anak Dr. Mahathir ada 19.9% saham dalam Sen Mughal. Sen Mughal antara perniagaan apa? Perniagaan agak. Aku tak tahu. So mana ulama UMNO? Mana? Ustaz UMNO, Imam UMNO mana? Mana Ustaz UMNO? Mana? Aku tak tahu lah kalau dalam UMNO jadi halal. Mana Arung Sani? Tuan-tuan, seperti mana yang disebut juga oleh Tuan-tuan tadi, saya pun tak pernah ulas banyak. Tetapi tuan-tuan sekalian, Pakatan Rakyat telah melancarkan manifesto Pakatan Rakyat dengan motonya saudara, harap Pakatan Harapan Rakyat. Saya nak minta tuan-tuan boleh ikut saya. Sama-sama kita sebut, kita lakukan. Boleh tuan-tuan? 1, 2, 3. Pakatan Harapan Rakyat. Pakatan Harapan Rakyat. Pakatan Harapan Rakyat. Pakatan Harapan Rakyat. Tuan-tuan, kita sediakan manifesto yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Juga diulas oleh Tuan Tamrin tadi. Tuan-tuan, kita nak turunkan harga minyak. Setuju tuan-tuan? Orang UMNO tak setuju. Sebab pakai KLI UMNO dapat percuma. Kita turunkan harga minyak, harga barang akan turun, betul tak saudara? Kita akan pastikan cas elektrik lebih rendah. Bila cas elektrik lebih rendah, barang lebih murah, betul tak tuan-tuan? Kita akan pastikan cas air lebih rendah. Kita nak hapuskan tol. Bila tol tak ada, harga barang lebih murah di pasaran, betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, kita nak turunkan harga kereta. Kita nak hapuskan monopoli, pendidikan percuma, hapuskan PTBTN. Kita nak hapuskan AES. Kita nak batalkan semua saman. Kalau tuan-tuan ada saman AES, jangan bayar. Pakatan Rakyat Perintah Putrajaya, kita hapuskan saman tuan-tuan. Setuju tuan-tuan? Orang tak setuju. Kita nak tingkatkan lagi tenaga polis, tambahkan lagi polis supaya polis jaga rakyat, keselamatan rakyat tidak terjamin sekarang. Lompat sana, ragut sana, betul tak tuan? Bukan jaganya ceramah Pakatan Rakyat, bukan jaga pemimpin Pakatan Rakyat. Tuan-tuan, kita nak bagi wad percuma kelas 2 dan 3 kepada mereka yang layak di semua hospital. Tuan-tuan tak perlu bayar lagi 3 ringgit sehari. Allahu Akbar. Itu saudara, kita nak ringankan beban rakyat. Ni rakyat nak masuk hospital, fikir nak bayar cas hospital, betul tak tuan? Betul. Kalau bantuan kebajikan masyarakat sekarang untuk OKU, orang miskin, ibu tunggal, berapa sekarang? 300, 200 setengah ada, 100 setengah ada, yang tak dapat langsung ada. Dan tapi Pakatan Rakyat perintah, kita perintah di Putrajaya, orang miskin, orang kurang upaya,
ibu tunggal, kita sangat hargai mereka. Kita tingkatkan saudara RM550. 300 nak makan apa sekarang ni? Betul tak tuan? Biskut ni. Apa kata mi UMNO? Bankrupt. Turun harga minyak, bankrupt. Turun harga kereta, bankrupt. Masuk PTPTN, bankrupt. Bagi wang percuma kat rakyat, bankrupt. Tanya Halimah, Halimah pun kata bankrupt. Semua bankrupt. Tuan-tuan, sebab tu apa kata Tun Musa Hitam? Dia kata, saya mau tengok tadi dekat sana ada apa ni? CD ucapan dia. Jika pembangkang memerintah, mereka takkan begitu bodoh mau biarkan ekonomi negara muflis. Musa Hitam, betul tak saudara? Kita tak bodoh saudara. Dalam ikut ketua audit negara, berapa ketirisan, kebocoran daripada duit negara? 28 bilion setahun. Yang tak tahu pergi ke mana. Yang projek tak siap terpaksa ditambah dan sebagainya. Yang projek tak siap, kemudian duit lesap dan sebagainya, termasuk rasuah 18 bilion setahun. Kalau Pakatan Rakyat berjaya menawar segala perbuatan bodoh dan jahat dilakukan oleh PP UMNO dan kroni, tuan-tuan, 28 bilion kita selamatkan. InsyaAllah kita boleh selesaikan segala masalah rakyat. Betul tak saudara? Dengan royalti minyak ataupun apa ni, kita punya hasil petroleum berbilion-bilion setahun, yang tu kalau tak ada ketirisan dan tidak ada pembaziran, insya-Allah dapat kita selamatkan dan insya-Allah dapat kita gunakan segala wang tersebut untuk tunaikan segala janji kita, termasuk yang ada dalam buku jingga dan juga manifesto kita. Tuan-tuan, apa harus kita buat? Saya minta saudara sebarkan maklumat ini kepada semua rakyat, bahawa kita punya janji yang terbaik untuk rakyat. Kita nak ringankan beban rakyat. Kita tahu bagaimana nak menguruskan supaya negara ini tidak muflis. Sebab saudara, dalam Pakatan Rakyat kita ada pakar-pakar ekonomi yang juga cukup jujur dan ikhlas. Bukannya dalam UMNO yang terus gunakan kedudukan mereka untuk rompak dengan secara baik. Betul tak saudara? Saudara sekalian, sebab itu saudara, bila kita cakap pasal manifesto, mereka kata bankrupt. Sebab tu kita cabar Najib Razak berdebat. Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar Datuk Seri Najib bukan sekali, berkali-kali. Betul tak tuan? Saudara, ini kajian yang dibuat oleh Universiti Melaya, Pusat Demokrasi dan Pelandaian Universiti Melaya. Dia kata, adakah Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar wajar berdebat? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, adakah tuan-tuan setuju Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Anwar berdebat? Setuju. Tuan-tuan, kenapa kita nak berdebat? Kalau kata kajian tadi, 72% rakyat Malaysia setuju Anwar berdebat dengan Najib. Tuan-tuan, kenapa kita nak berdebat? Kita nak debat pasal ekonomi negara, pasal kebajikan rakyat, pasal kepentingan pertumbuhan ekonomi, pasal pendidikan dan sebagainya. Betul tak tuan-tuan? Saudara, apa kata Najib? Najib cakap, debat bukan budaya kita. Tapi itu budaya siapa? Apa budaya UMNO? Tonggeng bontot. Betul tak tuan? Balik cat dekat bas. Betul tak saudara? Baling batu dekat bas, dekat kereta pemimpin. Betul tak tuan? Dekat ceramah lastik batu. Saudara, betul tak? Nak buat ceramah, pergi kacau kita seorang dengan telur. Dia seorang pejabat keadilan tuan-tuan, pakai dengan kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, paling telur. Tak ada telur. Saya nak ceramah di Jelubu. Sampai-sampai dalam perjalanan, yang keselamatan pas kata, Cikgu Baris jangan pergi. Cikgu Baris jangan pergi. Kenapa? Selama kat sana dah buara. Kenapa? Perkasa pemuda UMNO paling telur. Ajak berdebat tak berani. Betul tak tuan-tuan? Ajak berdebat Najib sampai sekarang tak ada telur. Saudara, dalam UMNO mereka baling kasut dalam masjid. Betul tak tuan? Saudara, pernah tak kita dengar orang Buddha baling kasut dalam dia punya toko? Pernah kita baca surat khabar orang Hindu baling kasut dalam dia punya kuih? Orang Kristian baling kasut dalam gereja ada? Orang Siam baling kasut dalam wak ada?
Tapi kita sebagai orang Islam rakyat Malaysia, kita dengar orang Islam yang katanya berjuang akan mempertabatkan Islam perkasam, termasuk pemuda UMNO. Tuan-tuan, baling kasut dalam rumah Allah. Saya tahun 2008 saya bertanding di Parlimen Saman. Saya lawan Menteri Buih. Kenapa? Datuk Sabri Cik. Waktu dia berdebat dengan Menteri Buih, saya lawan dia, saya kalah. Saya ini selalu masalah saya. Dulu saya kerja cikgu, 17 tahun jadi cikgu. Bila masuk Mangkang jadi ketua pemuda keadilan dan sebagainya, sampai timbalan Ketua Angkatan Muda Malaysia, saya ditukarkan daripada rumah saya dekat dengan sekolah, kemudian tukar sekolah Cina Jabor. Anak murid saya ramai, satu sekolah 38 orang. Satu kelas ya. Sekolah macam tu, dah 2 orang, dah 2-3 orang. Kemudian 3 tahun sana tukar lagi ke Feda Palung Negeri Sembilan, 5 tahun di sana. Akhirnya saya tak dibenarkan mengajar oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Dia hantar saya ke Pelajaran Jalan Jempol, kerusi tak bagi, meja tak bagi, kerja tak bagi. Hari ni cakap pukul 8 balik pukul 5, tiap-tiap pagi pegawai tertutip datang. Saya duduk kat mana tuan-tuan? Dalam stok dengan tukang kebun bawah tangga selama sebulan. Akhirnya tu saya berani panggil, Karis, tanding mana? Masalah saya orang Arab. Saya lahir di Dun Nurendang, tinggal pun masa tu di Dun Nurendang. Tuan-tuan, so saya kata saya layak bertanding Parlimen Barang. Dun Nurendang, dia kata anak mampus. Itu kan Ustaz Adi punya gusi, Tuk Bu Haji Adi punya gusi. Saya kata itulah kampung saya, mak bapak saya ada semua sana. Akhirnya kata kemaman, saya balik buat sunat istiqarah. Allah bagi petunjuk, saya berhenti umur 38 tahun, hilang pencen, hilang bonus dan sebagainya. Dan akhirnya bertanding, kalah pada mukaku. Dan insyaAllah, saudara saya kakak Amin tadi, sepatutnya saya tak datang. Sebab saya terpaksa fokuskan kepada gerak kerja saya. InsyaAllah, untuk bulan raya 13 ni, saya bersedia dan dah turun tu buat gerak kerja. InsyaAllah, saya akan lawan Najib Terpekan insyaAllah. Bulan raya batak dia lawan Najib, pasal Najib tak berani nak lawan, aku lawan. Ya, saya dah turun di Kakak dan sebagainya, turun ke Terpekan dah 2 hari. Kami kawan-kawan saya 13 di KL pun. Kalau kami di kedai Mama, kami order Mama roti Najib 1, Mama senyum-senyum bawa roti canai kosong, tak ada telur. Besok boleh minta Mama roti Najib 1. Okey, saya nak ucapkan kepada rakyat. Tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, tak pernah berlaku dalam sejarah dunia menteri wanita ada telur. Tak pernah berlaku. Hamidah tu patut dia tu letak jawatan sebab apa saudara? Menteri wanita ada telur. Najib saudara tak berani nak serahkan jawatan menteri wanita kepada wanita UMNO. Betul tak tuan-tuan? Syarizat letak jawatan. Tuan-tuan, yang serang Syarizat selama 6 bulan turut-turut ialah selain daripada Rafizi Ramli yang mendedahkan bersama YB Zuleida, kamilah jingga 13 yang menyerang bersama-sama dengan Rafizi, yang sampai kita orang pergi Singapura tengok kondo, termasuk pergi tengok lembu dia dekat Gemas dan sebagainya, sampai saya kena lari ke Indonesia dan sebagainya. Saudara yang buat laporan ke SPM, yang buat laporan ke Balai Polis ialah kamilah yang buat daripada jingga 13. So, Rafizi bedah yang kena panggil Bukit Aman aku. Tuan-tuan, Syarizat letak jawatan menteri wanita kosong. Maka Haji Najib tanya Haji Rasmah dalam bilik, Mama nak nanti siapa menteri wanita ni? Jawab Haji Rasmah gede-gede, Abang Haji je lah. Malu sekarang wanita UMNO, wanita MIC, MCA, gerakan dan sebagainya, tak ada seorang pun ada layak nak jadi menteri wanita. Betul tak tuan-tuan? Maknanya sekarang termasuk Hamidah ni tak layak nak jaga wanita. Letak jawatan lah. Aku bukan malu, angry bird. Betul ada confirm, boleh keluar.
Confirm ada telur. Kan? Setara isu lahat tu. Minum sikit. Minum. Saudara, kata bekas Menteri LTN Tentera Laut Raja Malaysia, bagaimana perairan negara yang dikawal 4 agensi penguatkuasa dengan memiliki 12 radar pengesan bot sejauh 100 km dengan bot laju combat CB-90, negara kita masih lagi dicobloi oleh pengganas. Betul tak tuan-tuan? Kita ada Tentera Laut Raja Malaysia dekat Sempurna pun ada, Lak Datu pun ada, kita ada maritim, kita ada polis marin. Betul tak tuan-tuan? Bagaimana negara kita yang punya kelengkapan yang cukup baik, dengan ada kapal selam, dengan ada jet, masih lagi boleh dipolosi? Ialah tak ada kapal selam tak boleh menyelam. Kita tahu tak yang kapal selam dia beli kat shopping kat Perancis tu, ada satu tu tak boleh menyelam. Orang beli kapal selam nak menyelam, start daripada Lumut jalan duk mana Pulau Pangkor, nampak Pulau Pangkor, nampak Zamri, jalan lagi duk mana Pulau Langkawi, tak tenggelam. Beli jet enjin hilang, dia boleh kandor buat lagi. Pilot start senyap, ingat bateri kong, buka bonet enjin tara. Hebat Malaysia. Berbeza yang terbaru berapa beli pesawat baru? Beli pesawat baru kan dekat 5 kan? 18 pun, ke 30, saya lupa lah. Tuan-tuan, sempat lagi dan nak mampus pun, sempat lagi nak bang komisen, betul tak saudara? Sebab beli kapal terbang baru. Tuan-tuan, ini kenyataan yang dibuat oleh Nur Muswari. Nur Muswari pemimpin Moro, pernah menjadi gubernur di Mindanao. Tuan-tuan sekalian, apa kata Nur Muswari dalam Manila Bulletin Publishing Corporation mb.com.ph. Muswari mendakwa Tentera Sulu ke Sabah selepas mendengar janji dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib. Saudara, terbukti bahawa dalang utama dalam kes Sulu, kes di Lahad Datu dan Sempurna adalah Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Sebab itu saya sabar pemuda UMNO, saya sabar UMNO, saya sabar Halimah. Kalau betul bahawa ini Hamidah, boleh jalan dah. Saudara, sebab itu saya sabar UMNO. Kalau Muswari memfitnah Najib Razak, sama Nur Muswari. Kalau Najib anggap ini fitnah, sama Nur Muswari. Sebab itu Najib cukup marah dengan Nur Muswari. Tuan-tuan, kenyataan Nur Muswari terbukti bahawa dalam utama kes Lak Datu, dalam utama kes Sempurna, dan sebab akibat pihak Tentera Sulu masuk ke Lak Datu dan Sabah adalah kerana janji Perdana Menteri. Sebab itu kita cabar Najib. Kita cabar Najib. Apa cabaran kita? Apakah perjanjian yang kamu lakukan dengan pihak Sultan Sulu sehingga pihak Sultan Sulu masuk ke Lak Datu dan Sempurna? Janji ditepati. Yang dicapati. Tuan-tuan, persoalan saudara, dia dijanjikan untuk diberikan tanah penempatan di Sabah. Tuan-tuan, yang saya pelik, yang harus kita fikir, kenapa ada perjanjian tetapi mereka masuk dengan senjata? Orang nak bagi tanah bang, abang datang bawa palang. Sebab tu saudara, ada satu benda yang tak betul berlaku. Najib berjanji dengan pihak Sultan Sulu, tetapi saudara, kenapa mereka masuk dengan senjata? Sehingga 8-9 orang anggota komando polis kita mati di Lahad Datu dan Sempurna, dan ada yang cedera. Betul tak tuan-tuan? Yang jadi dalang dan punca 8-9 orang anggota polis kita mati ni ialah Najib Razak. Sama-samalah kita baca Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada komando-komando polis kita yang mati, mereka yang syahid di Lahad Datu dan Sempurna. Semoga Allah mencucuri rahmat atas ruh mereka dan juga Allah jaga anak-anak dan isteri mereka. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina semoga Allah menempatkan mereka bersama-sama kekasih Allah. Amin. Tuan-tuan,
Sebab itu saudara, kita keluarkan gambar ni Najib dengan Ismail Kiram 2. Saya nak tanya tuan, pernah tuan tengok Agama Putusan Malaysia TV3 keluarkan Anwar dengan pihak Sultan Sulu? Oh, hari ini tiba-tiba pihak Sultan Sulu menafikan ini gambar ialah gambar Najib dengan Ismail Kiram. Tuan-tuan, orang dah keluar gambar ni sebulan, baru pihak Sultan Sulu nafikan. Kenapa baru nafikan? Macam ada permainan, macam ada sandiwara, betul tak tuan? Sedangkan kita ambil gambar ni daripada mana saudara? Daripada Facebook Ismail Kiram 2. Sebab tu dalam utama di Sulu, di Datu dan juga Sempurna ialah Najib Razak. Betul. Tuan-tuan, bila dah 8-9 orang anggota polis kita mati, barulah nak hantar angkatan tentera. Maka saudara, angkatan tentera kita dihantar naik Asia. Lagi melancong, lagi perang. Naik Asia. Kalau kita ada sandiwara, kamu marah, betul tak tuan-tuan? Lalu saya bersama dengan YB Teng Chua di mahkamah baru. YB Teng Chua ditahan di bawah akta hasutan. Dia diikat jamin RM5,000. Apa kata YB Teng Chua? Hari ini menjadi bahan serangan kepada siapa? Kepada pemuda UMNO Perkasa. Seorang YB Teng Chua sampai kereta dan sebagainya. Betul tak tuan-tuan? Dan YB Teng Chua sebut, dia menafikan bahawa dia pernah keluarkan kenyataan bahawa komando polis yang mati di Ladatu adalah mati kata. Tak pernah. Siapa yang keluarkan sekarang? Yang keluarkan kenyataan itu ialah daripada blogger UMNO, Papa Gomo dan sebagainya, yang kata YB Teng Chua berucap di Puchong. YB Teng Chua kata komando polis yang mati di Ladatu mati kata. Sebenarnya saudara, tak pernah. Sedangkan YB Teng Chua kata dia tidak berucap di Puchong. Malah pada tarikh itu juga dia tidak ada di Lembah Kelang, tidak ada di Selangor, tidak ada di Kuala Lumpur. Tetapi tuan-tuan, UMNO gunakan sentimen tersebut untuk api-apikan orang-orang Melayu bahawa Teng Chua telah menghina anggota polis kita yang syahid di Ladatu. Tuan-tuan, sebab tu UMNO ajar lagu warisan anak kecil main api. Betul tak tuan-tuan? Betul sudah. Mana aku dalam UMNO, itulah aku nyanyi. Siapa meleleh hidung, sedih, semangat. Anak kecil main api. Saudara, UMNO api-apikan rakyat. Sepanjang jalan tadi saya pergi ke rumah saya, nampak tak propaganda UMNO, gambar Najib. Di sebelah dia letak gambar waktu demonstrasi bakar ini bakar itu. Kau tak perasan tak? Sepanjang jalan daripada Kuala Lumpur sampailah ke Perak ni, Ipoh. Tuan-tuan, mereka bagikan, bakarkan semangat kita dengan apikan isu perkauman, isu keganasan dan sebagainya. Tetapi saudara, kita nak beritahu kepada UMNO, anak kecil kalau dalam UMNO main api dalam Pakatan Rakyat, rakyat anak kecil main internet. Betul tak saudara? Mereka ada Facebook, mereka ada Twitter, mereka ada baca blog dan sebagainya. Mereka boleh berfikir dengan matang. Betul tak tuan? Mereka tak boleh ditipu oleh pemimpin UMNO kecuali mereka yang tutup akal minda mereka daripada mendapat maklumat yang tepat. Saudara, tengok ni tuan-tuan, askar Amerika naik US Air Force, askar China pun naik kapal terbangnya, askar Malaysia Asia. Hari ini dah berapa bulan? Hari ini berapa bulan? 30 bulan. Dah selesai isu Ladatu sempurna. Kenapa tak selesai lagi? Kenapa isu Ladatu sampai sekarang tak selesai-selesai? Awal-awal masuk tentera Sulu masuk berapa? Berapa? 170 orang. 170 orang. Sekarang berapa batalion askar masuk? 5 batalion. Sampai sekarang tak selesai-selesai isu Ladatu. Tetapi pemimpin UMNO cakap apa? Rakyat kena bersatu daripada sorangan penganas. Kepala otak kau. Dia nak lawan askar bukan rakyat biasa. Betul tak tuan? Tuan-tuan, apa kata Haji Najib? Najib kata Malaysia tak mau titik darah pun tumpah. Tapi apa?
Kamulah yang punca 8-9 orang anggota polis kita mati. Betul tak tuan-tuan? Sampai sekarang mereka tak boleh nak tunjukkan gambar-gambar pengganas Sulu yang mati bila Datuk. Betul tak tuan? Tak ada sekarang gambar. Betul. Sebab tu dia kata mereka ni tuan-tuan, Raja Sulu marah sebab tak dapat BR1M. Dia mengamuk. Ni awak peok. Zaid Hamidi, Syamudin, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri. Sebab tu kenyataan saya pada pihak media, saya desak Zaid Hamidi dan Syamudin letak jawatan segera. Betul tak tuan-tuan? Isu Datu tak selesai sampai sekarang. Tuan-tuan, ini kenyataan yang dibuat oleh Syamudin. Tengok betul-betul, fahamkan betul-betul. Apa tajuk dia? Keluar dekat Keputusan Malaysia Berita Harian, Sinar Harian dan sebagainya. Tajuk dia, penceroboh di Sabah bukan pengganas, dikeluar 16 Februari. Tajuknya saudara, penceroboh di Sabah bukan pengganas. Sambal lu. Dia saya tengah. Ini bukan main-main saudara. Ini bukan main-main. Mereka bukan pengganas. Kata Syamudin, hasil persikan mendapati kumpulan orang asing senjata api yang menceroboh pantai Tanduo berdekatan Datu di Sabah bukan pengganas dan mereka tidak pernah terlibat dalam sebarang aktiviti keganasan. Tuan-tuan, Syamudin kata mereka bukan pengganas. Sebab itu polis kita masuk tak pakai baju kalis peluru. Sebab mereka bukan pengganas. Sebab tu polis kita masuk bukan dengan kelengkapan tentera yang cukup, dengan senjata yang betul, sehingga saudara 8-9 orang anggota polis kita mati. Syamudin Menteri Dalam Negeri, dia yang bertanggungjawab. Dia kata pengganas yang masuk di Sulu bukan pengganas. Polis kita tak bersedia sebab mereka bukan pengganas. Apa maksud saya? Polis kita mati 8-9 orang anggota polis kita cedera kerana dia. Sebab dia kata pihak tentera Sulu yang masuk bukan pengganas. Polis kita tidak bersedia sampai 8-9 orang anggota polis kita mati. Maknanya saudara, Syamudin bertanggungjawab atas kematian 8-9 orang anggota polis kita. Kalau mereka kata, Syamudin kata dia mereka adalah pengganas, mesti tentera kita, polis kita masuk dengan kelengkapan yang cukup. Betul tak tuan-tuan? Sampai katanya kena tembak tembus di belakang. Sebab tak pakai baju garis peluru. Sebab apa? Mereka bukan pengganas. Arahan menteri kata mereka bukan pengganas. UMNO tipu. Ya. Sebab saudara, yang membunuh, yang menyebabkan 8-9 orang anggota polis kita mati, ini manusia yang bernama Presiden UMNO. Tuan-tuan, tak pasal-pasal Anwar jadi ejen. Anwar dalam Sulu. Dan dia nak tutup Najib sebagai dalang utama. Dia nak tutup kegagalan UMNO, kerajaan UMNO dalam menyelesaikan isu hak Datu. Tiba-tiba saudara, Anwar jadi dalang. Anwar ni tak adalah manusia paling jahat dalam dunia, betul tak? Ejen CIA, ejen Amerika, ejen Israel, ejen Yahudi, ejen Cina, ejen Hindu, ejen Kristian. Yang belum lagi saudara, ejen top up telefon dengan insurans lagi belum. Alhamdulillah, jahat semua. Ini kenyataan yang dibuat oleh Puteri Sultan Sulu yang ditutup oleh rakyat biasa dan orang UMNO. Apa kata Princess Jekyll Kiram, anak-anak kepada Jamalul Kiram III? Dia kata, we are not connected to the Malaysian opposition. Kami tidak pernah ada sebarang perhubungan dengan pihak pembangkang di Malaysia. Tak ada. We have not talked to any of them. Kami tak pernah bercakap pun dengan pihak pembangkang di Malaysia. Tuan-tuan, sebab itu saudara, UMNO Barisan Nasional nak tutup kesilapan dan kelemahan mereka. Mereka tuduh Anwar jadi dalang.
Sedangkan Princess Putri kepada Sultan Sulu kata mereka tidak pernah ada hubungan dengan mana-mana pihak pembangkang di Malaysia. Tuan-tuan, sebab tu semua salah. Cakap siapa cuit lauk atas meja? Anwar. Semua Anwar. Untuk tak naik Anwar. Gambar runtuh Anwar. Semua Anwar. Sebab tu saudara, Anwar telah ambil putusan saman utusan Malaysia dan juga saman TV3 200 juta ringgit padan muka. Saudara, saya dapat maklumat, sama ada betul atau tidak, tapi saya dapat maklumat. Maklumatnya saudara, Najib sebaik-baiknya dia tidak mahu adakan pilihan raya secepat mungkin. Dia akan gunakan apa cara termasuk jumpa yang Tuan Agong untuk pastikan pilihan raya akan ditangguh-tangguhkan ataupun dilambat-lambatkan. Sekarang ni yang dah berubah cara tersendiri Melaka Negeri Sembilan, dan lepas ni Pahang. Perak bila? 26, 3, 26, 5, lambat lagi 94, 26, 4. Saudara, mereka sedang nak kaitkan Anwar dengan kes Datuk. Mereka sedang merancang untuk mendapatkan kambing hitam. Kambing hitam itu akan cakap dalang utama dalam kes Datuk ini dengan pihak Sultan Sulu ini adalah Anwar Ibrahim. Mereka akan cari 2-3 orang dalang sama ada di Filipina atau pihak Sultan Sulu. Kalau tuan-tuan baca utusan Malaysia muka depan baru dia kata apa? Mereka diupah, betul tak? So siapa upah? Sebab tu mereka akan kaitkan bahawa Anwar adalah dalang, dan mereka akan tangkap Anwar kes macam sama di kes Saud, iaitu menderhaka kepada Yang Tuan Agong. Kalau yang Sulu tu mereka dicaskan berperang dengan Duli Yang Tuan Agong, Anwar akan dicaskan menderhaka kepada Yang Tuan Agong. Dan mereka difahamkan orang yang membayar mereka semua ini, termasuk kambing hitam ni, yang akan membayar segala kos adalah kilang agak terbesar di Filipina, Sen Muguan. So saudara, adakah anda bersedia Anwar Ibrahim ditangkap kerana tidak atas fitnah yang dilakukan oleh mereka saudara? Sebab tuan-tuan, bila keadaan mereka tangkap, kadang huru-hara politik pun jadi panas, dan akhirnya kemungkinan akan diisiakan darurat, so tidak ada pilihan raya. Dari sebab itu saudara, saya ceritakan hari ini untuk checkmate awal dia, kita dah tahu segala perancangan mereka. Tuan-tuan, sebab itu saudara, kita kena bersiap sedia. Saya nak minta tuan-tuan yang berada, sama ada pilihan raya berlaku dekat ataupun lambat, yang penting kita kena siap sedia. Saya minta semua yang ada depan saya dapur diri kepada pihak cawangan PAS, ranting keadilan ataupun cawangan DAP untuk jadi sukarelawan dalam pilihan raya. Boleh tuan-tuan? Kita tak ada makna kita nak buka kerajaan tetapi saudara tak mahu bekerja dan bertugas sebagai sukarelawan untuk membantu parti bagi masih menangkan calon-calon kita dan daripada Pakatan Rakyat. Saudara, perjuangkan isu remeh-temeh, kita kena bersatu, kita kena berpadu, PAS, keadilan, DAP. Yang penting kita bersih tawan negeri Perak dan tawan Putrajaya. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan? Tuan-tuan yang saya hormati lagi saya kasih sekalian, sebab itu maklumat yang kita dapat juga saudara kaki tangan 1975. Okey, saudara katakan seperti mana daripada Akid Negara Sabah, Datu Agmuddin Kiram. Datu Agmuddin Kiram ni ialah Raja Muda Sultan Sabah, Sultan Sulu. Dalam senarai kaki tangan 1975, Datu Agmuddin Kiram adalah pegawai pentadbir muda pejabat daerah Kudat dengan gaji RM610 tahun 1974. Lalu gaji RM610 tahun 74 besar gila dah. Betul tak tuan? Kalau sekarang tak ada. Dan bagaimana Raja Muda Sultan Sulu boleh jadi pegawai takbir muda di daerah Kudat, Sabah? Yes, maknanya saudara, mereka ini adalah warga Malaysia. Betul tak tuan? Mereka ada IC biru, mereka ada mereka. Sebab itu dia hantar polis dulu. Kenapa? Kalau hantar askar, askar akan tembak habis, akan maka PBB, Bangsa-Bangsa Bersatu akan cas Malaysia di bawah Convention Geneva dan sebagainya, membunuh rakyat sendiri. Sebab mereka ada IC.
Yang lagi-lagi yang tuan-tuan baca tu, itu yang tak ada IC, yang balik ke Filipina semula. Sekarang ni tengok baca, nanti yang sebagian dah balik ke Filipina dan sebagainya, itu yang tak ada IC. Tuan-tuan sekalian, sebab itu saudara, pengkhianat kepada rakyat Malaysia ialah Dr. Mahathir. Betul tuan? Dia yang bagi IC, projek IC di Sabah. Betul tak saudara? Ini pengkhianat tanda kutip. UMNO panggil apa? Negarawan tweet. Ini pengkhianat kepada rakyat. Nak menang pilihan raya bagi IC. Ini dalam utama dia. Tuan-tuan, sayang tak ada muzik. Saya pasal apa lagi? Ya, bijak. Tidak memilih makinan terbawasawi, asal yang boleh bawa lari kami penyakit. Ayo, berapa kali? Kami berlamun asal berkuri terkenal paling senang. Ayam dan itik semua kami kenal. Siapa melawan punya kami Betul saudara pemimpin UMNO penyambung. Uang rakyat, betul tuan-tuan? Saudara, sebab itu adakah kita nak kekalkan mereka untuk terus sambung harta rakyat? Tuan-tuan, kami tinggal 13 ni NGO kami ni bergerak. Saya mesti nak dapatkan dana untuk bergerak di Pekan, nak beli bendera, nak bayar ini dan sebagainya, projek gerakan. So kami ada DVD lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu politik, termasuk lagu ni, termasuk lagu Janji Dijapati, lagu Dato' Zainal Ibrahim menyanyi, itu menyanyi di Stadium Merdeka, ubah sekarang, Opagan, ubah rocket style, PAP, PAS, keadilan dan sebagainya. Ustaz Azhar main gitar menyanyi. Siapa yang berminat untuk bantu kami menerima, dalamnya ada DVD, boleh pasang kat markas, kat bilik, kat video. Harga dia RM10. Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Nanti dia boleh, Amin akan bergerak. Harga dia RM10. Tuan-tuan sekalian, aku pun tak lalu nak tengok. Naik betul wanita UMNO kata, kami dipanggil lembu. Betul tuan-tuan, kalau tak ada kan, tengok lembu makan rumput tepi jalan ramai-ramai. Orang kata, wanita UMNO, wanita UMNO mesyuarat ke? Saya baik tak pakai tudung merah baju putih. Tuan-tuan sekalian, isu skandal lembu. Saya dengan Jingga 13, Rizi dan juga Wabi Zuraidah, kami terlibat secara langsung dalam kes lembu ini. Duit sebanyak RM250 juta, duit pinjaman mudah diberikan kepada keluarga Sarizat Jalil untuk mengendalikan projek lembu. Berapa duit saudara? RM250 juta. Saya tahu tuan-tuan dah tahu, tapi saya nak detailkan sebab saya terlibat. Saudara, orang muda dan orang muda. Macam orang muda. Saya. Yang muda-muda lagi ni. Ya, muda-muda. Ni adik. Adik bayar cukai tak? Ada bayar cukai? Ada tak? Tak tahu. Ni pun tak tahu. Kau nampak UMNO punya tutup pelotak dia. Saya panggil mahasiswa. Ni mahasiswa Universiti Seluruh Malaysia. Saya buat program. Saya tanya dia, korang ni bayar cukai tak? Dia jawab, tak. Saya tanya, siapa bayar? Bapak bayar. Itu jawapannya. Ini budak universiti. Saya tanya, kamu pernah makan KFC tak? McDonald? Pernah. Ada tak dekat receipt? Dia tulis government tax. Ada tak? Sepatutnya harga ayam tu RM5 jadi RM6.20. Betul tak?
Maknanya setiap manusia di Malaysia ini, daripada kecil anak sampai ke dewasa dan nak mati sekalipun, tetap bayar cukai. Tuan-tuan beli top up telefon, berapa persen cukai? Kredit RM10, berapa persen? 6%. Beli semua saudara yang tuan-tuan beli adalah kena bayar cukai 6%. Bermakna setiap saudara daripada baru lahir sampailah ke besar, pampers pun dan sebagainya bayar cukai. Betul tak tuan-tuan? Maknanya saudara, semua rakyat Malaysia bertanggungjawab kepada apa yang berlaku dalam negara. Tak boleh diam. Saudara, duit 250 juta, mungkin duit adik ni juga ada dalam 250 juta. Faham tak? Adik ni walaupun tak mau sekolah, duit dia mungkin ada dalam 250 juta. Sebab 250 juta duit rakyat. Tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, dalam kertas kerja Jabatan Veterina, Jabatan Haiwan, dia kata apa? Tujuan projek NFC ni ialah untuk ternak lembu banyak-banyak. Berapa ekor? Mesti lahirkan 60,000 ekor setahun. Berapa ekor? Ingat tuan, 60,000 ekor setahun. Bagaimana nak capai 60,000 ekor setahun? Yang pertama sekali ialah buka ladang besar, ternak 20,000 ekor. Keluarga Salizat Jalil dia beri tanah 5,000 ekar di Gemas Negeri Sembilan. Percuma. Ketua cawangan UMNO kampung Sungai Rokam dapat 5,000 ekar juga. Ketua wanita Sungai Rokam dapat 5,000 ekar juga. Yang sungguh sangat geram bagus. Yang kedua, bagaimana saudara dia panggil ladang satelit. Ladang satelit ni ialah, iaitu dia kena buka 332 ladang. Satu ladang akan ternak 400 hingga 600 ekor. Yang ni lah peluang orang kampung nak bela yang berminat ternak lembu. Orang di Sungai Rokam berminat, boleh bela. Orang di Kangang Perlis boleh bela. Orang di Segamat Johor boleh bela. Berapa ladang? 332 ladang. Maka akan menjadi berapa? 20,000 kapur ladang satelit, 60,000 ekor setahun. Nok Omar Menteri Pertanian UMNO ditanya oleh ahli Parlimen Pakatan Rakyat, apakah kejayaan NFC terhadap projek ternak lembu? Nok bangun dalam Parlimen, dia kata apa? Sejak daripada tahun 2008 sampai 2010, berapa tahun? 2008, 2010. Noh kata sejak tahun 2008 sampai 2010, NFC National Feedlot Center yang dikendalikan oleh NFC National Feedlot Corporation berjaya menternak 8,016 ekor. Tadi saya cakap berapa tadi? 60,000. Duit 250 juta diberikan pinjam kepada keluarga Salizat Jalil untuk ternak 60,000 ekor setahun. NFC keluarga Salizat Jalil berjaya menternak sejak tahun 2008 sampai 2010 8,016 ekor andai lembu. Maka satu-satu kita bongkarkan. Antara yang kita bongkar, ternak lembu dalam kondo. Dia beli kondominium 9.8 juta, bayar kepada Bandaraya Development Sdn Bhd. Saya bersama 313 buat laporan SPRN serah kepada pihak polis Bukit Aman Cawangan Jenayah Komersial. Kami dipanggil acap kali untuk siasat. Kemudian saudara, tiba-tiba suami dia kata, Rafizi tipu, 313 bohong. Mana ada kami beli? Kami bukan satu, dua dia beli. Aku dah ingat satu, rupanya dua. Dia kata satu harga dia 6.9 juta, dua jadi 13.8 juta. Saya buat laporan polis semula di Balai Polis Damwangi, dan kondo ini juga disita sekarang.
Tuan-tuan, rakyat nak dapat rumah sebiji bukan main susah. Betul tak sekarang? Ada yang kita kerajaan sampai sekarang berhutang tak habis lagi. Betul tak tuan-tuan? Dan pencen pun masih lagi potong gaji, potong pencen. Yang kerja swasta pinjam bank tu bayar bunga ya. Betul tak tuan-tuan? Saudara, ada yang dah kahwin tak mampu beli rumah, dah ada anak, duduk rumah mak mertua, tak mampu beli rumah. Keluarga Sarizat Jalil, ketua wanita UMNO, belasah kondominium 13.8 juta. Duit siapa? Duit rakyat. Saya kena tangkap satu hari semalam aku dalam lokap karena bertahankan rumah orang miskin di Kampung Paya Kuala Terengganu. Satu malam lah lokap pedang kuat sikit bang. Bang kuat sikit. Bang kuat sikit. Bang kuat bang. Aina! Aina! Kali ni kita bagi dengan ini kurang ya no. Aina! Kenapa dia no? Kenapa ni tuannya? Aina! Dalam CD tu ada. Oh, saya masukkan. Kami masukkan video ni. Tuan-tuan, tak cukup dengan kondominium warna menolong di bangsa. Dia mereka beli Mercedes baik dengan harga RM534,622. Pakai duit rakyat beli kereta Mercedes, bayar cash. Tuan-tuan, rakyat dapat duit RM500 pergi bayar muka ke kereta kancil 3 bulan tak bayar, sembunyi dalam semok, takut kena tarik. Betul tak tuan? Mereka boleh faham duit rakyat. Ada yang pakcik-pakcik daripada tua, daripada muda sampai ke tua tak pernah dapat beli kereta. Betul tak tuan? Betul. Dia boleh ambil duit rakyat. Boleh itu. Tak cukup kondo, tak cukup kereta Mercedes. Beli tanah 2 lot PT 1886 1887. Lembu ni saudara, tanah makan rumput dekat Sungai Rokam, Pahit. Dia nak makan mana? Dekat Persin 10 Putrajaya, manis. Dia beli berapa harga saudara? 2 lot tanah ni dia beli RM3,363,507. Duit siapa? Duit rakyat. Kita nak beli tanah pun tak mampu. Betul tak tuan-tuan? Bapak saya waktu dia muda dia beli tanah harga murah, 1,5 ekar. Bila kami dah besar dah kahwin, dia bagi lot 5 lot, 5 beradik. Saya nak tanya tuan-tuan ni, boleh ke tuan-tuan buat macam tu sekarang? Mampu ke tak tuan-tuan? Dia boleh ambil duit lembu beli belah 2 lot tanah. Tuan-tuan tahu tanah dekat mana? Saya dah cari jumpa SB code, siap pancak naik atas pokok ambil gambar aku. Tuan-tuan, sebelah istana ni istana Sultan Selangor, belakang kediaman Perdana Menteri. Cantik punya tanah. Rakyat nak beli tanah. Ni ada askar, bekas askar. Bekas askar tak? Bekas polis ya? 22 tahun berkhidmat untuk negara, sanggup mati kena tembak macam apa. Lepas pencen, dapat tanah ke? Tanah kubur confirm. Saya pergi ke Singapura, kondominium Orchard Scott 9.9 juta. Letak nama 3 beranak. Dokumen Singapore Land Authority buktikan mereka beli 9.9 juta di Singapura. Kad kredit 3 beranak, 4 beranak. Dia pakai RM593,500 untuk bulan, untuk tahun 2009 saja. Saya tunjuk saudara, bulan Januari. Maybank kad settle komplek kad Izana Saleh. Izana Saleh anak perempuan Kak Jat, cantik, cun, belum kahwin. Yelah mak dia kan cantik, Ratu Bollywood. Berapa saudara? RM49,431. Rakyat tolong bayar Izana Saleh pakai kad kredit
49.000 lebih wajib. Duit siapa? Duit rakyat. Berbagai Center Koperkat Ismail Saleh 49.000 kakak adik. Ni abang tak banyak juga 47.763 ringgit. Ni yang pemuda UMNO kuat sangat pasal merdeka. Apa-apa? Ha? Ni wanita UMNO yang kau bunuh, kau hilir masuk ke rumah orang, kempen lah, rumah 10 lah, rumah apalah. Dah apa-apa? Tuan-tuan, Najib beli apa? Kapal selam dapat komisen berapa? 500 juta. Dia bagi PR 1M berapa? 500 ringgit. Rakyat dapat PR 1M. Allah, banyaklah. Dah ke? Tu duit UMNO ke? Duit UMNO ke? Sebab tu saya kata, muda UMNO. Sebab muda UMNO ke apa ke, dia kata, ni yang kena bersyukur. Kena bersyukur. UMNO bagi duit 500 pada otak kau. Saya berani kalau saman saya. Kalau betul tu duit UMNO, saman aku. Biar 1M tu duit UMNO, saman aku. Itu bukan duit UMNO, itu duit rakyat. Betul tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan di Sungai Rokam. Kalau pak kata rakyat tak kuat, kalau pak kata rakyat itu lemah, dapat ke tidak 500 ringgit? Tak dapat. Loba lahum tak dapat. Yang pakcik-pakcik itu dua. Tik, kamu berapa sekarang? 71. Sejak daripada dulu sampai sekarang 1 pernah dapat? Pernah ada dengar dapat 500 ringgit macam ni? Sekarang berdapat kan? Sebab apa? Sebab pakar rakyat kuat, betul tak tuan-tuan? Sebab pakar rakyat hebat, betul tak tuan-tuan? Tidak mampu kita bagi. Mati besar saya nama dia Mak Syahid Ketua Lanung. Bila jadi mati besar dia buat apa? Dia buat zoo. Dia buat zoo. Bajet zoo lebih besar pada bajet Daun Rakyat. Baru ni dia beli badan sumbu 3 ekor. Dia beli berapa harga? 1 juta. Dapat seekor 300,000 lebih. Dah rakyat dapat biar 1M. Allah baiknya UMNO. Mahal pada sumbu beli kau. Kau 500 ringgit je, pada sumbu 300 lebih seekor. Tuan-tuan dan bapak dia tak mahal, tak banyak, 6.900 ringgit. Tuan-tuan, kita kira 49.000, 40 ringgit tambah 47.006 ringgit, 8.900 ringgit. Tuan-tuan, untuk bulan itu saja kita bayar 3 beranak 104.104 ringgit. Saya pergi ke pejabat dia di Mount Kiara. Saya tanya, apa guna kamu bayar sampai 600.000 ringgit pakai duit rakyat? Kamu guna untuk apa? Sampai sekarang dia tak berani nak tunjuk bukti apa dia guna sebanyak hampir 600.000 ringgit. Tuan-tuan, kondominium dekat Singapura 34.6 juta ringgit, 2 pintu. Tuan-tuan, sebab itu saudara, saya nak cerita lagi satu, masa dah habis. Sebab itu tuan-tuan, apa yang harus kita lakukan ialah untuk menghentikan tindakan segala kejahatan oleh pemimpin UMNO. Betul tak tuan-tuan? Apa yang harus kita lakukan? Kita kena bersatu kuat untuk pastikan pelanggaran nanti saudara kita tawan dulu Sungai Bukan. Kita pastikan Hasbah Hamidah jadi penganggur. Saudara, kita kena kerja kuat, kita kena bersatu, kita tawan semula Perak dan kita tawan Putrajaya. Boleh tuan-tuan? Kita kena kuat dan kita kena bersatu. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.